Konstantin, silakan. Ya Nurul, Kerajaan Sabah sentiasa berusaha untuk menambah baik dan meningkatkan keberkesanan strategi dan pendekatan dalam inisiatif yang memfokuskan pembangunan modal insan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor, kerajaan juga sentiasa terbuka mendengar aspirasi anak-anak muda dengan memperkenal beberapa inisiatif yang dirangka berpandukan SURE dan pandangan kelompok sasar melalui pelbagai platform libat urus. Datuk Haji G berkata perkara itu jelas menunjukkan komitmen kerajaan untuk membangunkan belia sebagai aset dan golongan yang perlu diberi peluang dalam pembangunan ekonomi negeri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Perhimpunan Permotoran Dua Roda Sabah Motor Day siri ke-6 SMD 6.0 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Perhimpunan SMD 6.0 merupakan program permotoran terbesar dengan penyertaan lebih 23,000 motosikal dari seluruh Malaysia dan Brunei Darussalam. Harapan saya dengan adanya aktiviti begini, para belia ataupun mat-mat motor ni tidak lagi terus ke arah lumba haram, tidak diiktiraf sebagai mat rempit dengan mat dada. Jadi dengan adanya taklimat AADK tadi, mereka boleh menghindari daripada gejala-gejala dadah. Manfaat yang saya nampak sebenarnya Sabah Motor Day 6.0 ni di mana dapat meningkatkan ekonomi negeri Sabah juga, dan juga dapat kita berkumpul bersama-sama daripada kurangnya berlaku gejala lumba haram, daripada gejala-gejala pengambilan dadah. Harapan saya aktiviti ini wajar kita teruskan karena boleh dikatakan dia macam hari raya kalau pada belia-belia permotoran kan. Jadi ini saja tempat yang kita boleh berkumpul beramai-ramai kan. Jadi kita boleh mengelakkan aktiviti yang tidak bermanfaat lah untuk belia. Kita mengharapkan agar SMD 7.0 ini dapat dianjurkan lagi dengan lebih teratur, lebih terancang, dan kemungkinan kita akan dibawakan ke satu venue yang baru yang lebih, orang cakap lebih, ialah sebab dari tahun ke tahun kita nampak sambutan amat menggalakkan, penglibatan daripada belia-belia pun sangat ramai jika dibandingkan dengan tahun lepas. Saya percaya tahun ini lebih ramai. Penduduk luar bandar yang berjaya mendapat lesen memandu Malaysia kelas B2 motosikal menerusi program My Lesen Malaysia Madani perlu memanfaatkannya sebaik mungkin. Inisiatif kerajaan membantu golongan B40 mendapatkan lesen tersebut secara percuma bagi memudahkan pergerakan sekaligus melancarkan aktiviti harian terutama dalam mempertingkat taraf sosioekonomi dan pendapatan isi rumah. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah berharap pemberian lesen berkenaan juga dapat mendidik masyarakat akan kesedaran terhadap pematuhan peraturan jalan raya dan pembudayaan keselamatan jalan raya. Memudahkan pergerakan mereka tanpa rasa takut-takut, boleh berurus niaga, menggunakan motor mereka sudah untuk berjalan sama ada dalam daerah Pitas ataupun ke daerah Kota Beruduk, tiada masalah pada mereka. Jadi di program saya rasa amat-amat bermakna. Datuk Rudi berkata demikian selepas majlis perasmian penutupan program bantuan lesen memandu My Lesen di Pitas. Seramai 352 penerima lesen memandu Malaysia kelas B2 motosikal dalam program anjuran bersama Pemimpin Pembangunan Masyarakat Pitas dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ini. Sepanjang 75 tahun penubuhannya, Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu berjaya melahirkan tokoh dan individu berkaliber dalam pelbagai bidang. Kejayaan itu diraih dalam majlis sambutan program Jubli Intan IPG Kampung Gaya yang turut mengimbau detik penubuhan The Malay Women's Training College MWTC sebagai maktab perguruan pada 1935. Menurut pengarah IPG Kampus Gaya, Dr. Gertrude Jog, program juga bermatlamat menghayati detik-detik bersejarah perkembangan IPG sebagai pengendali latihan profesion keguruan. Ia secara tidak langsung menjadi pemangkin semangat untuk terus memacu pencapaian IPG selaras perkembangan dan transformasi pendidikan abad ke-21.
Beliau berucap dalam majlis tersebut yang dirasmikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya. Majlis turut menghimpunkan kalangan profesional pelbagai bidang serta alumni yang sentiasa memberikan komitmen kepada institut perguruan sehingga mencapai kecemerlangan. Run for Peace atau Larian Keamanan Soka Gakkai Malaysia SGM antara komitmen badan bukan kerajaan NGO dalam mengukuh dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pembangunan mampan dan pembinaan budaya keamanan serta perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama. Ia selaras aspirasi Kerajaan Malaysia Madani yang menekankan prinsip kemampanan kesejahteraan untuk menjadikan Malaysia negara makmur dan maju. Pegawai Kesihatan Daerah Sandakan Dr. Johari Awang Besar yang turut menyokong komitmen tersebut berkata, nilai keamanan perlu disemai dalam diri setiap individu bagi membentuk semangat kebersamaan untuk mewujudkan komuniti yang sejahtera. Ini antara menunjukkan komitmen yang jelas, yang tegas oleh pihak SGM untuk memastikan matlamat pertumbuhan NGO ini tercapai, dan kita sangat menggalakkan banyak lagi NGO lain yang juga turut serta dalam program sebegini untuk mencapai matlamat yang telah digariskan oleh pihak SGM. Beliau ditemui pemberita dalam program larian berkenaan di Kompleks Sukan Sandakan. Terdahulu, Dr. Johari diiringi pengerusi SGM Cawangan Sandakan Sim Chivui bersama-sama Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Abdul Fuad Abdul Malik dan timbalannya Superintenden Muhammad Hamizi Halim melepaskan peserta larian. Lebih 1,000 peserta pelbagai peringkat umur menyertai larian sejauh 7.7 km ini merentasi kawasan Batu Lima Sandakan. Pasukan Tenpin Bowling Sabah berjaya mencapai sasaran 2 pingat emas dalam kejohanan Sarawak Hornbill Team Cup 2023 yang berakhir di Kuching, Sarawak semalam. Pingat emas Sabah diperoleh menerusi acara single long oil lelaki dan trio long oil wanita. Ketika dihubungi RTM, Presiden Persatuan Tenpin Bowling Negeri Sabah Rozaini Syamtalik memberitahu pasukan Sabah turut memenangi 2 pingat perak dan 1 gangsa. Manakala pasukan Sabah B pula berjaya memenangi tempat ketiga daripada 50 pasukan dari seluruh negara. Tambah Rozaini, kejohanan berpasukan yang julung kali diadakan ini juga merupakan pendedahan terbaik bagi pemain bawah 21 tahun yang akan membawa cabaran Sabah ke Sukan Malaysia Sukma di Sarawak tahun depan. Dalam kejohanan 5 hari ini, pasukan Sabah menghantar 6 pasukan yang diwakili 36 pemain berusia 13 hingga 56 tahun. Sekian berita dari negeri di bawah Bayu bersama saya Konstantin Palawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan. Konstantin Palawan, terima kasih atas perincian dari Sabah itu.